10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak ustazah yang masih setia menunggu dan menanti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ini kita dah sama-sama belajar berkait dengan unit 1 Perjanjian Hudaibiyah. Seterusnya pada hari ini kita akan sambung pelajaran yang ke-21 unit 2 dalam Perjanjian Hudaibiyah dan juga pembukaan kota Mekah. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, sama-sama kita membaca doa belajar. Ustazah baca doa, yang lain anak ustazah boleh aminkan. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, untuk hari ini pelajaran 21 unit 2 Perjanjian Hudaibiyah dan juga pembukaan kota Mekah. Okey, kita fokus kepada pembukaan kota Mekah pada hari ini. Objektif pembelajaran untuk hari ini 5.8.2 menjelaskan kronologi peristiwa pembukaan kota Mekah. 5.8.3 menjelaskan langkah yang diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan kota Mekah. 5.8.4 menerangkan faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. 5.85 merumuskan i'tibar daripada pembukaan kota Mekah. Berdasarkan gambar yang ustazah dah tunjukkan, apa yang anak-anak ustazah dapat tengok, lihat, faham apa yang terdapat pada gambar ini, di mana terutamanya. Okey, bila tengok gambar ni adalah merupakan Makkahul Mukarramah. Di sebalik gambar ini ada beberapa kisah dan juga cerita berkait dengan tajuk kita hari ini, iaitu pembukaan kota Mekah. Okay, kita pergi satu persatu. Untuk hari ini kita akan dapat tengok dan dapat belajar. Yang pertama, kronologi peristiwa pembukaan kota Mekah. Langkah yang diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan kota Mekah, faktor-faktor kejayaan pembukaan kota Mekah dan juga i'tibar daripada pembukaan kota Mekah. Sebelum berlakunya pembukaan kota Mekah, sama-sama kita lihat jalan cerita kronologi peristiwa pembukaan kota Mekah. Ketika di Madinah pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak ke Mekah bersama dengan 10,000 tentera. Abu Rahm Al-Ghifari dilantik sebagai ketua sementara di Madinah. Ketika di Marru Zuhran, pasukan tentera Islam berhenti di Marru Zuhran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 10,000 tentera untuk menyalakan 10,000 unggun api. Abu Sufyan meninjau pasukan tentera Islam. Kemudian beliau terserempak dengan Al-Abbas. Lalu Al-Abbas membawanya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau memeluk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai pengislamannya dengan memberi jaminan keselamatan kepada sesiapa yang berlindung di rumahnya. Pada pagi hari Rabu 17 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan menuju ke Mekah. Ketika itu, musyrikin Mekah terkejut dengan kedatangan tentera Islam. Abu Sufyan mengumumkan kepada musyrikin Mekah agar berlindung di rumah masing-masing atau di dalam Masjidil Haram. Apabila sampai di Zutua,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan tentera Islam kepada 4 pasukan. Di bawah 4 orang panglima, iaitu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, kedua Khalid bin Al-Walid, ketiga Az-Zubair bin Al-Awwam, dan akhirnya keempat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Setiap pasukan masuk ke kota Mekah melalui arah yang berbeza. Tiada sebarang tentangan yang diterima oleh tentera Islam kecuali pasukan Khalid bin Al-Walid. Mereka dihalang oleh sekumpulan musyrikin Mekah yang menyebabkan 2 sahabat gugur syahid dan 12 musyrikin Mekah pula terbunuh. Selepas itu, Mekah berjaya dibuka pada tahun ke-8 Hijrah bersamaan dengan 630 Masihi. Selepas berjaya membuka kota Mekah, kita tengok apa langkah seterusnya yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan kota Mekah. Ia terbahagi kepada 4. Pertama, menegakkan syiar Islam. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, menguruskan pentadbiran Mekah. Dan yang keempat, memaafkan kesalahan penduduk Mekah. Menegakkan syiar Islam, Rasulullah menunaikan tawaf dan mengucup Hajarul Aswad serta memusnahkan 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah dengan menggunakan busurnya. Yang kedua, mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan di atas Kaabah. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar, baginda menyeru musyrikin Mekah untuk memeluk Islam dan juga berbai'ah dengan siapa? Dengan penduduk Mekah di Bukit Safar agar tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencuri, berzina dan juga membunuh anak. Untuk menguruskan pentadbiran Mekah, baginda mengekalkan pengurusan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talhah dan juga memerintahkan Abu Usaid Al-Khuzai untuk membaiki beberapa bahagian Masjidil Haram. Dan yang terakhir, memaafkan kesalahan penduduk Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisytiharkan kemaafan kepada musyrikin Mekah yang pernah mengingkari baginda. Mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Kita tengok seterusnya kepada faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Ada 4. Yang pertama, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang mana berdasarkan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum perjanjian Hudaibiyah menjadi tanda pembukaan kota Mekah semakin hampir. Dan yang kedua, strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu perancangan pembukaan kota Mekah secara rahsia agar tidak diketahui oleh pihak musyrikin Mekah. Lain menyalakan 10,000 unggun api pada waktu malam untuk menimbulkan rasa gerun pihak musuh. Dan yang ketiga, tentera Islam mempunyai semangat jihad yang tinggi dan berdisiplin, seperti kesatuan tentera di bawah panji Islam tanpa mengira perbezaan suku kaum dan juga kabilah. Yang ketiga, tentera Islam mempunyai semangat jihad yang tinggi dan juga berdisiplin, seperti kesatuan tentera di bawah panji Islam tanpa mengira perbezaan suku kaum dan kabilah, dan juga kepatuhan tentera kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bantahan. Yang keempat, musyrikin Mekah yang bertambah lemah. Banyak pemimpin Quraisy yang telah memeluk Islam sebelum pembukaan kota Mekah seperti Khalid bin Al-Walid dan Abu Sufyan. Sebahagian pembesar Mekah telah mati sebelum pembukaan kota Mekah seperti Abu Jahal. Tidak semua musyrikin Mekah bangkit menentang kemarahan tentera Islam.
Okey, seterusnya kita lihat kepada iktibar ataupun pengajaran yang kita peroleh daripada pembukaan kota Mekah ini. Antaranya yang pertama, yang ni kita boleh contohi. Kita hendaklah mengamalkan ciri-ciri kepimpinan berdasarkan syariat Islam supaya agama Islam dihormati. Yang kedua, kita hendaklah melakukan sesuatu tugasan secara terancang untuk menjamin kejayaan tugasan tersebut. Dan yang ketiga, kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain kerana semua manusia berhak mendapatkan kemaafan. Seperti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memaafkan penduduk Mekah dan juga kaum musyrikin. Seterusnya, Ustazah harap semua dah faham dan juga boleh jawab latihan di link berikut yang Ustazah dah beri dah melalui quizzes. Terima kasih kerana setia mendengar pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga jangan lupa sentiasa nantikan video-video yang berkait dengan pembelajaran kita untuk yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.